Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang sekarang sikit-sikit tanya, Nabi ada buat? Nabi ada buat? Nabi ada sebut hadis ke? Kalau kau tak jumpa dalam hadis, kau bukalah dalam Quran. Contoh paling mudah tuan-tuan. Allah kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Cepat-cepat minta ampun. Aku nak bagi syurga pada kamu, disediakan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Allah kata cepat-cepat bertaubat sebab Allah nak bagi syurga. Dan syurga tu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Tuan-tuan, syurga ni seluas langit dan bumi. Bayangkan. Seluas langit dan bumi. Siapa yang ahli takwa? Ayat selepas dia. Allazina yunfiquna fis sarra. Orang yang membelanjakan hartanya ketika dia senang, ketika dia seronok, ketika dia gembira, ketika dia sehat. Dia membelanjakan harta dia. Ketika itu, maka dia orang bertakwa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat anak, namanya akikah kenuri dia. Seronok tak? Seronok. Maka bertakwa, sifat-sifat orang takwa buat kenuri. Dalam keadaan itu boleh sembelih kambing, buat kenuri, panggil anak yatim, bagi duit. Apa pasal ni? Anak saya dah bersalin, dapat cucu saya sedekah. Silakan. Anak akak-akak masuk universiti, panggil orang surau datang. Woi, bagi makan nasi. Kenuri apa ni haji? Anak saya 2 orang masuk UiTM. Alhamdulillah. Sebab tu malam ni saya buat kenuri kesyukuran. Bagi lagi duit pada anak yatim. Bagus. Yang kedua, orang bertakwa itu apa? Ketika susah pun boleh sedekah. Sedih pun boleh sedekah. Jemput datang ke rumah saya. Malam ni saya nak buat doa selamat sikit. Nak sedekah pada anak yatim sikit. Kita pun habis-habis baca doa tanya, kenuri apa dia tu haji? Anak saya semalam tangkap dek polis. Saya dadah. Inilah yang buat kenuri sikit ni. Agak-agak pernah dengar tak tuan-tuan benda tu? Jarang-jarang, kadang-kadang tuan-tuan. Itulah yang disuruh oleh agama kita. Baca doa, amin. Terangkanlah hati dia ya Allah. Tenangkanlah hati dia dalam serenti tu ya Allah. Berubahkanlah perangai dia ya Allah. Tu imam baca doa tu. Tak terbaiklah berilah kesabaran pada mak bapak dia ya Allah. Berilah kesabaran pada keluarga dia ya Allah. Tenang menghadapi ujian ni ya Allah. Salah ke? Allah sebut waktu susah kau sedekah. Tapi jarang kita buat. Tadi dapat baby, kita seronok buat akikah. Sekarang mati pula. Suami akak mati, boleh tak buat kenuri? Boleh tak panggil orang masjid buat sedekah, bagi makan orang masjid? Waktu sedih, Allah sebut nama sedih tu darra. Waktu sedih membuat. Din, panggil orang surau, Din. Panggillah baca-baca doa sikit ke rumah. Sedih benar mak rasa ni. Buat makan-makan sikit, masak masih biryani sikit. Disedekah hanya pada orang surau. Nama dia kenduri tahlil. Salah ke? Dalam keadaan sedih pun boleh sedekah. Itu dalil dia. Waktu senang kau sedekah, waktu susah pun kau sedekah. Takkan kau nak kata benda tu haram? Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak memberi makan, berilah yang terbaik. Cari di manakah kenduri yang terbaik. Di manakah pahala yang terbesar bila kita nak berbuat sedekah. Ada 7 benda yang paling besar yang tuan-tuan kena rebut bila nak bersedekah. Yang terbaik apa dia? Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang paling terbaik, yang paling besar pahala, yang paling panjang pahalanya ialah ilmu yang diajar dan disebarkan. Siapa yang buat macam ni tuan-tuan, besar pahala. Tuan-tuan datang ke surau ni buat kuliah pengajian, tuan-tuan datang berjemaah di surau ni, tuan-tuan catat apa yang tuan guru cakap, balik rumah print elok-elok, cantik elok-elok. Minggu depan edarkan pada orang, tak pun masuk dalam Facebook, tuan-tuan dapat pahala yang berpanjangan. Bukan ustaz tu saja yang dapat pahala berpanjangan, tuan-tuan yang menyebarkan pun dipanggil sedekah. Jadi jangan kita datang ke surau ni tuan-tuan, duduk diam-diam balik rumah menung. Dengan isteri pun tak disebar.
Dapat pahala berpanjangan. Walaupun untuk isteri sendiri, untuk suami sendiri, anak sendiri. Yang kedua apa? Wa masjidan banahu. Masjid yang kita buat. Kalau ada lagi tuan-tuan di surau kita ni nak buat lagi bangunan tambahan, kita sokong, kita sponsor, kita wakaf, pahala berpanjangan. Yang ketiga apa dia? Wa mushafan warasahu. Mushaf Al-Quran yang kamu wariskan. Tuan-tuan, wariskan Al-Quran tu. Wakaf Quran. Tapi masalahnya kita tak baca pula Quran tu. Ustaz, saya wakaf ni 6 tahun lepas Ustaz. Itulah bentuk Qurannya Ustaz. Sebab itu saya cakap, cari budak tahfiz. Ustaz Zuhair ni ada pelajar-pelajar tahfiz. Bagi dekat dia Quran. Budak tahfiz ni, sekolah saya setahun 4 kali tukar Quran. Koyak rabak. Tiap-tiap hari selak koyak tuan-tuan. Tukar. Ambil yang lain pula. Tiap-tiap kali dia baca Quran, kita dapat pahala. Terbaik tu. Tiap-tiap kali dia hafaz, kita dapat pahala. Subhanallah, cari pahala dengan wakaf Quran. Yang keempat apa dia? Membina rumah untuk Ibnu Sabil. Membina rumah untuk orang yang dalam musafir. Saya ni dalam perjalanan nak pergi ke Pasir Gudang. Mandi pun belum tuan-tuan. Mandi pun belum dah. Kalaulah tuan-tuan ada rumah tumpangan sebelah tu, boleh saya numpang. Pahala besar tu. Ada orang yang sakit, mak dia daripada kampung datang, tak ada rumah tumpangan, tumpang dekat masjid, dapat pahala. Ada orang yang susah, dia halau dek suami dia, tumpang di masjid. Ada orang yang susah, dia halau dek isteri dia, tumpang di rumah tumpang. Setiap masjid ada masjid masjid homestay masjid. Selesai masalah kita fardu kifayah untuk orang Islam. Yang kelima, pahala yang berpanjangan terbaik punya, buat sungai, buat longkang, buat parit. Yang keenam, yang terbaik apa? Doa daripada anak yang soleh. Sedekah pada isteri, sedekah pada anak sampai dapat melahirkan anak yang terbaik. Itu pahala paling besar. Kalau orang tanya pada saya, Ustaz, apa pahala paling besar? Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama. Ada wang, belanjakan wang kamu pada mak bapak. Belanjakan wang kamu pada isteri kamu, anak-anak kamu. Jangan kedekut. Sebab anak ni tuan-tuan, bila dia jadi soleh, dia doakan kepada kita selepas kematian kita, berpanjangan pahala dia. Tapi kalau kita tak berbelanja untuk anak kita, kita malas nak belanja untuk anak kita jadi baik, agak-agak dia jadi dah anak soleh tuan-tuan. Dan yang ketujuh, pahala yang terbaik itu apa? Ialah wakaf yang kamu berikan. Wakaf yang kita berikan, inilah dia tuan-tuan, 7 pahala yang terbaik yang kita kena rebut tuan-tuan yang dirahmati Allah.